Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan OPR Overnight Policy Rate pada 2.75%. Perubahan kepada subsidi bersasar bukan lagi pilihan. Battersea Power Station mencatatkan jualan perumahan baru sebanyak 2.55 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2022. Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan OPR pada 2.75%. Bank Negara Malaysia memutuskan pada hari Khamis untuk menangguhkan kenaikan kadar utama dengan mengekalkan kadar polisi semalaman OPR pada 2.75% pada mesyuarat Jawatan Kuasa Kebajikan Monetari MPC yang pertama pada tahun 2023. Ini tidak menepati ramalan kebanyakan penganalisis yang menjangkakan akan berlaku kenaikan 25 mata asas. Tiada siapa yang menjangkakan keputusan drastik ini diambil oleh Bank Negara Malaysia. Saya sendiri pun ada buat video berkenaan jangkaan kenaikan OPR ini beberapa hari yang lalu dengan mengambil sumber daripada The Age. Malah, kajian yang dilakukan oleh Bloomberg dan Reuters juga menjangkakan kenaikan 25 mata asas. Penganalisis ekonomi OCBC Bank, Wellen Wiranto berkata, keputusan BNM itu menunjukkan bahawa kebimbangan terhadap pertumbuhan semakin meningkat. Dalam masa yang sama, risiko inflasi juga berkurang. Hal ini mungkin disebabkan kerajaan akan mengekalkan subsidi minyak dan makanan sedia ada. Walaupun Wiranto berkata, BNM seolah-olah sudah selesai dengan kenaikan kadar OPR buat masa sekarang, rakannya Francis Cheong, strategis OCBC Bank, memberitahu The Age bahawa keputusan BNM itu tidak semestinya sudah mengakhiri pusingan kenaikan OPR. MIDF Research juga menyatakan bahawa Bank Pusat sedang mengambil pendekatan tunggu dan lihat untuk menilai prestasi pasaran selepas kenaikan 100 mata asas yang dilakukan tahun lepas. Sementara itu, penganalisis ekonomi dari pelaburan, Pankaj C. Kumar, memberitahu bahawa keputusan Bank Pusat itu akan mengecewakan sektor perbankan, yang mana kalau kita lihat sejarahnya, bank-bank ini akan mengambil kesempatan daripada trend kenaikan kadar faedah yang seterusnya dapat diterjemahkan ke dalam pendapatan faedah bersih mereka yang lebih kukuh. Tetapi keputusan untuk tidak menaikkan OPR ini akan membantu perniagaan dan pengguna tidak terdedah kepada bayaran bulanan yang lebih tinggi. Keputusan untuk tidak menaikkan kadar faedah ini dijangka akan menyebabkan tekanan kepada nilai ringgit. Baru-baru ini, ringgit telah pulih sedikit di mana ia diniagakan pada nilai 4.307 ringgit Malaysia berbanding 1 dolar US pada masa ini berbanding 4.747 ringgit Malaysia 3 bulan yang lalu. Kedudukan dolar yang menjadi lebih kukuh disebabkan oleh kenaikan kadar faedah yang lebih cepat daripada yang dijangkakan oleh Federal Reserve Amerika Syarikat. Ini telah menjadi faktor utama yang menyebabkan kejatuhan kebanyakan mata wang pada tahun 2022. Secara asasnya, ringgit berada pada kedudukan yang baik kerana ekonomi domestik kekal dalam momentum yang positif dan sebagai negara pengeksport minyak mentah, gas asli cecair dan minyak kelapa sawit, Malaysia berpeluang untuk mendapat manfaat daripada harga komoditi global yang tinggi. Selain itu, suhu politik domestik yang lebih terkawal selepas GE15 telah meningkatkan keyakinan pasaran dan memberikan kestabilan politik ke dalam ekonomi Malaysia serta mata wang ringgit. Pada masa hadapan, MIDF menjangkakan nilai ringgit akan berada pada purata 4.3 ringgit Malaysia berbanding dolar AS dan akan berakhir pada nilai 4.23 ringgit Malaysia pada penghujung tahun 2023. OPR tak naik bermakna kadar pembayaran pembiayaan atau pinjaman bank akan terus kekal pada tahap sedia ada. Anda mesti gembira kan dengan keputusan ini? Kalau anda setuju dengan keputusan BNM ini, cubalah anda komen dekat ruangan bawah. Saya berminat nak baca komen anda. Beralih kepada berita seterusnya. Perubahan kepada subsidi bersasar bukan lagi pilihan. Kerajaan telah mula beralih kepada subsidi bersasar dengan mengurangkan subsidi elektrik voltan sederhana dan tinggi bagi pengguna bukan domestik, kata Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Peralihan tersebut bukan lagi pilihan walaupun kementerian mendapat banyak kritikan dari pihak industri. Beliau berkata kerajaan juga perlu memastikan sistem bekalan elektrik negara berkeupayaan tinggi dan tidak akan mempunyai impak negatif kepada alam sekitar. Pada masa yang sama, kadar tarif elektrik perlu dikekalkan pada tahap yang boleh ditanggung oleh penduduk Malaysia. Kerajaan juga telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan penjanaan elektrik dari sumber tenaga boleh diperoleh
perbaharui atau renewable energy. Dalam kenyataan berasingan, Nik Nazmi berkata, kementerian akan mengembangkan dasar air negara dengan menekankan peranan air dalam kerangka pengurusan yang melibatkan alam sekitar, perubahan iklim, tenaga, biodiversiti dan sumber asli. Beliau berkata, sekitar 90% bencana alam yang berlaku di dunia ini adalah berkaitan air, sama ada disebabkan oleh banjir atau kemarau, menyebabkan kerugian jutaan setiap tahun. Kementerian katanya perlu menguatkan strategi pelaksanaan yang melibatkan pengurangan risiko bencana dan impak perubahan iklim iaitu banjir. Ini termasuk memelihara kawasan tadahan air sebagai harta semula jadi yang amat penting bagi sumber air negara. Pernah dengar Battersea Power Station? Jom saya cerita berita tentang bangunan ikonik yang berada di United Kingdom ini tetapi dimiliki oleh Malaysia. Battersea Power Station mencatatkan jualan perumahan baru sebanyak 2.55 bilion ringgit pada tahun 2022 sahaja. Battersea Power Station atau BPS mencatatkan jualan perumahan baru sebanyak 480 juta pound bersamaan 2.55 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2022, bersekali dengan jualan apartmen sebanyak 1.1 bilion pound yang telah siap dan diserahkan kepada pemilik. Komuniti di situ telah berkembang lebih daripada 2,500 orang penduduk. Dalam satu kenyataan pada 19 Januari, BPS berkata, jualan tersebut dicapai pada tahun yang sama stesen kuasa itu dibuka kepada umum selepas pemulihan yang memerlukan 8 tahun transformasi. Projek Battersea Power Station BPS yang dibangunkan menerusi pelaburan Sime Darby Property Berhad, SP Setia Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Pemodalan Nasional Berhad PNB berjaya mengubah serta mengembalikan kegemilangan mercu tanda ikonik kota London. Projek membangunkan semula BPS di tapak seluas 42 hektar dengan nilai keseluruhan pembangunan kasar 46.41 bilion ringgit Malaysia adalah hasil kerjasama Malaysia dengan United Kingdom UK. Tahun lalu, Ketua Pegawai Eksekutif Battersea Power Station Development Company BPSDC Simon Murphy berkata tanpa penyertaan Malaysia mustahil dapat membangunkan semula BPS yang dihentikan operasinya sejak lebih 30 tahun lalu. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berkenan menyempurnakan majlis perasmian pembukaan hartanah ikonik di Central London itu yang akan dibuka kepada orang awam bermula 14 Oktober 2022. Yang di-Pertuan Agong menyempurnakan pembukaan BPS dengan menghidupkan semula kuasa secara simbolik di Dewan Terbin A yang tidak aktif selama lebih 30 tahun dan sekarang menempatkan sebahagian daripada pusat beli belah stesen jana kuasa itu. Setelah lebih 30 tahun sejak lampu BPS dipadamkan, bangunan ikonik itu kini kembali dan bersedia untuk menjadi antara destinasi beli belah percutian paling menarik di London. Pada zaman kemuncaknya, BPS membekalkan 1/5 tenaga elektrik ke kota London sebelum operasinya ditamatkan pada 1983. BPS juga pada satu ketika dahulu adalah menjadi lokasi penggambaran filem popular, budaya pop dan rock di UK, termasuk menghiasi kulit album kumpulan muzik terkenal negara itu seperti The Beatles dan Pink Floyd. Selepas operasinya ditamatkan, terdapat beberapa percubaan untuk membangunkannya semula, namun gagal sehinggalah konsortium dari Malaysia mengemukakan cadangan mengambil alih. Pada Jun 2012, Sime Darby, SP Setia dan KWSP membentuk konsortium untuk bersama-sama membina projek pembangunan semula BPS di selatan London. Pada September 2012, konsortium itu memuktamadkan pembeliannya pada harga 400 juta pound. Sime Darby Property dan SP Setia masing-masing memegang 40% equity dalam konsortium, manakala KWSP memiliki baki 20%, sementara pengurusan pembangunan projek itu dilaksanakan oleh BPSDC. PNB pula pada masa yang sama adalah pemegang saham terbesar dalam syarikat Sime Darby Property dan SP Setia. Anda pun sebenarnya juga boleh menjadi pemegang saham kepada syarikat-syarikat ini, tetapi sebelum tu kenalah ada akaun CDS dahulu. Kalau berminat nak buka akaun CDS, saya boleh tolong. Anda bukalah akaun dengan saya. Anda boleh layari ke akaun cds.com. Berbalik pada berita tadi, tawaran pembangunan semula tapak berkenaan bukanlah yang pertama. Susulan percubaan sebelum ini gagal kerana sebahagiannya mendapat tentangan daripada penduduk setempat. Konglomerat Malaysia pada waktu itu menjadi pembida pilihan bagi mengambil alih kawasan berkenaan untuk diberi nafas baharu. Ia mengetepikan dua lagi pembida ternama antarabangsa iaitu konsortium yang diterajui pelabuh hartanah veteran British Godfrey Bradman dan jutawan hartanah Reuben Brothers yang berhasrat menjadikannya sebagai tempat letak kereta selain tawaran oleh bekas pemilik pasukan bola sepak
Chelsea, Roman Abramovich, yang bercadang membina stadium 60,000 tempat duduk di tapak itu. Setakat itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda untuk kali ini. Kalau anda suka video-video daripada saya, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng supaya anda tak terlepas video saya pada masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.